Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah pergerakan market. So what the night malam tadi tu kan, malam tadi price aku kata memang aku kata memang agak menarik tengok macam mana kita melakukan kenaikan dan melakukan splash drop. So nanti tu kenapa adakah Zul dah lebih worry untuk jatuhan ni. Naknya tak worry pun, biasa je, nanti tu akan terangkan chat. Hopefully apa yang data tu ada ni dapat membantu anda ataupun kata reducekan anda punya kerisauan dalam market. So, itu akan tunjukkan. So, hari ni memang tu tak pakai mata pun. Sebab apa, dalam bilik ni memang tak ada cahaya matahari pun. So, kata mata mula sakit. So, tak pakai kata rebound lah. So, hari ni tu nak kata free je. So, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk kata semalam dan kata rumusan untuk dalam tempoh 24 hours. So, dah hampir 7.53, hampir pukul 8. So, kita boleh baca lagi untuk data kat sini. So, akan refresh dulu untuk data terkini. So, inilah Coin Market Cap. So, kita tengok performance untuk kripto untuk hari ini maknanya. So, untuk tempoh 24 hours semalam iaitu hari Khamis. So, total market berada 2 trilion kepada 1.9 trilion. So, drop sikit and volume melakukan banyak. So, volume ikutkan 60 lah 80 je ikutkan pagi semalam. So, now volume banyak 108. So, melakukan peningkatan. Kemudian BTC juga meningkat hampir 42. Kemudian Ethereum drop lagi dari 19 ke 18.7. So, ini kita akan tengok expected akan ada satu candle merah yang di BTC macam yang anda tahulah yang anda tengok. So, tengok untuk summary expected total market drop dalam 2.45%. Kemudian volume yang increase menunjukkan memang increase banyak daripada 60 ataupun 80 bilion ke 108 bilion. Kita tengok ni. So, bila volume yang banyak tu expected dia akan ada pergerakan yang drastik ataupun candle itu kita akan tengok candle yang panjang. So, ada yang tanya tu volume ni apa? So, volume ni tak salah kita banyak kita punya channel banyak yang newbie kan. Zul pun baru je. So, untuk volume ni maknanya apa yang maksud dengan volume adalah volume itu adalah kita tengok kata jumlah transaksi jual dan beli. So, kalau banyak transaksi jual beli masa tu kata jual meaning volume jual tu tinggi. Kalau seperti kita jual urusan jual beli tu banyak, expected harga volume buy tu banyak. So, itulah expected volume. So, volume ni akan main peranan lah dalam market untuk pergerakan market sama ada laju cepat naik tinggi ataupun turun dengan cepat tu ada bergantung pada volume. So, let's go tengok harga semasa untuk pagi ni. So, Bitcoin berada di 43.5. So, orang kata tak bagi tu orang kata tak normal je kejatuhan tu kalau ikutkanlah. Jangan tengok di kota frame yang lebih kecil, tengok frame yang lebih besar. Kejatuhan tu normal aja. Expected tak sampai pun 1% pun kejatuhan tu. Ya, sampai juga kalau ikutkan ni 24 hours 1.85%. So, daripada 44k 43.5. So, kalau dalam volume hanya loss dalam $500 saja. Expected hanya 1.84. So, normal kejatuhan tu expected kita kita dah buat pun high belum lagi buat high low. So, data yang tu nak share balik akan dapat membantu anda untuk tengok kenapa anda expect kejatuhan ni. Normalnya kita expected ada boleh jatuh lagi ke bawah, expected dalam 42 ke 40. Kenapa nanti tu kata even jatuh 40 pun still lagi boleh, expected kita ada still lagi dalam pergerakan kata uptrend tu. Nanti tu akan tunjukkan data itu untuk kata reducekan anda punya kerisauan. So, untuk di Ethereum 3k 3.3k USD dollar tak sebut pun. So, expected untuk Ethereum terus naik 5%. Kemudian lain-lain coin turut expected turut melakukan kejatuhan lah disebabkan Bitcoin drop. So, macam cakap Bitcoin ni sebagai anchor, bila Bitcoin drop expected altcoin lain juga akan turut drop. So, mesti semua sudah melakukan correction sedikit. So, adakah correction ni dah habis atau belum? So, tu expected ada pembeli boleh ada berlaku lagi correction, ada sikit lagi drop bawah ataupun tidak berdasarkan data yang tu share nanti. Hopefully anda dapat menggunakan maklumat itu combine dengan anda punya technical analysis and expected data yang lebih banyak. Expected kita akan buat kata prediction yang lebih tepat. So, let's go kita tengok fear and index. So, fear index ni tidak akan tunjukkan sebab fear and index ni masih belum lagi ikutkan. Fear and index kita berada di 50 expected dalam 4 minit lagi nanti kita akan pergi ke fear index ni. So, let's go kita pergi ke chart terus. So, di Bitcoin tu jangan kalau tengok 1 hour semalam, 1 hour kalau tengok memang kata naik kemudian drop dengan drastik dan seperti kita jumpa balik kita punya support di kawasan kita punya quarter pattern ni. So, ini expected pattern ni ikutkan pattern ni kalau ikutkan dah valid dia punya. Kalau ikutkan siapa yang leverage dah expected kan dah TP pun swing high to sell point on breaking benar-benar dah sampai kawasan 45. So, expected dah sampai tu ada target ni sikit je kata tak fully sampai tapi expected dah sampai di kawasan 45 iaitu kawasan kita ada minor support macam cakap lah expected 45 dan 47. So, sekarang apakah pergerakan price? Kita pergi 4 hours, akan tunjuk 4 hours sedang untuk anda tengok
So kat sini Zul akan delete dulu kuota channel ni. Maknanya channel ni channel ni mana Zul nak monitor je, sebab apa dia ada link juga channel ni. Kita tengok macam mana price itu setiap kali drop atas channel kuota trendline ni, kuota channel ni expected dia still lagi melakukan kenaikan. So lagi mana price tu follow ni, kita akan expected price more kata strong lah, price pergerakan more kepada ke bullish, expected bullish, kata strength dalam market. So now expected price dah drop sekiranya di daily chart. Kita akan tengok di daily chart tu, di daily chart sekiranya price yang merah ni expected kembali balik di close, expected contoh yang untuk hari ni dalam berapa minit lagi, dalam 3 minit lagi, expected kalau candle merah ni close dalam box dalam channel ni. Now tu expected akan ada sedikit drop sama dia, expected kita akan drop lagi ke bawah, expected kita ada line tengah ni, kita expected price boleh drop kawasan ni. So price drop dalam kawasan ni apa ada, kita ada trend line, kita ada juga kuota horizontal support. So inilah kawasan-kawasan expected dia boleh melakukan bounce balik. Expected nanti dia akan terangkan apa fungsi-fungsi line ni, expected apakah kuota yang tu monitorkan sekarang. So itulah di daily. So sekiranya daily nanti dalam pukul nanti dalam 2 minit kita tengok adakah close, dia expected mungkin dia akan close kalau ni, meaning bila close ni dia expected dia akan drop lagi ke bawah untuk buat quarter 3 correction. So correction tu normal, correction tu memang kita perlu buat disebabkan apa? So let's go, kita pergi 4 hours. So 4 hours kalau anda tengok pergerakan chart ni, iaitu kita akan tengok price kita dah dekat ada 3 point, higher high, higher low dan higher low. Now pertama kali seperti kita downtrend, apa tu downtrend, now expected kita cakap dua awal itu juga kita dah ada confirmation untuk uptrend, iaitu 3 confirmation, break yang ni, break horizontal dan masuk balik ke upper trend line. Now kita berada di dalam up trend line. So now price dah pun buat lower low, dan pertama kalinya price dah buat higher high lebih daripada high ini dan high ini. So meaning kita dah pergerakan sekarang ialah lower low dan higher high. So bila higher low, lower low, higher high, apakah net movement? Net movement price akan buat lower low. So lower low tu dekat mana? So itu yang data tu nak share kan, expert dalam beberapa tahun. Anda tahu, nak kita dah buat expert. Mungkin juga ada price lagi, price yang mungkin akan lebih menarik adalah seperti yang Zunat nanya, price tu buat another higher high, expected higher high tu lebih pada high ni, expected mungkin sampai mungkin kawasan 47 ataupun mungkin kawasan 55 buat high yang lebih besar, iaitu expected yang ni. So yang ni mungkin kita akan tengok kata pergerakan yang lebih besar, expected yang kita akan nampak lah pergerakan ini naik turun sikit, naik, expected kita akan buat high yang lebih high. Sebenarnya kita ada kata movement yang lebih besar, itu higher high, lower low, higher high, expected lower low. Sebab itu sini yang pergerakan yang zonakan. So untuk sekarang ni kita tengok pergerakan untuk yang kata data yang ada dulu, iaitu pergerakan untuk movement lower low ini ke higher high ni. Now kita expected higher high, kita dah buat higher high daripada ini. So now expected adakah kita akan buat lower low dekat higher low dekat bawah ni. So higher low yang itu expectedkan lah sampai mana. So untuk pergerakan ni, so nanti dia akan delete yang kata yang pattern ni expected dah complete pun. Tu yang ni yang tu draw tadi, expected kalau ikutkan anda memang channel ni memang ada satu pergerakan yang anda boleh tengok. Contoh anda ambil top ini dan top ini, anda tarik dari bawah, expected dia akan link dengan bawah ni. Sana expected profit ini dah keluarkan di 4 hours dah pun buka. So daily dah confirmation, dah pun break, masuk balik ke dalam channel. So expected untuk ni lah pukul 8 punya candle, pukul 8 adalah daily. Tu candle daily dah pun close balik ke dalam kata channel kita. Now tu expected untuk hari ni, hari Jumaat, satu hari kita akan expected price ada possibility untuk drop balik. Tu drop sampai mana? So drop itu ada dua, sama ada di dua ada expected kita akan ada, iaitu trendline satu, support horizontal 42, dan kemudian kuota upper trendline kita. Tu ini kita ada 3 point yang kuota expected kalau mana-mana dia drop pun, drop sini boleh naik balik, expected drop sini pun boleh naik balik, expected drop sini pun boleh naik balik. So untuk anda kalau nak kuota buy, dekat manakah good opportunity? So siapa yang dah masuk 20% dekat, contoh siapa yang dah masuk 20% kat sini, mungkin ada masuk yang semalam dekat 20%. So now expected ada hold. So now net position untuk kita average, tu look average kat mana? So Zul mau expected anda tunggu dekat kawasan 42 ataupun di kawasan trendline ni. So expected kalau drop lagi kawasan trendline ni, baru kita akan expected mana ada 20% dan expected kita akan ada good bounce. So sekiranya price breakout ini, so kita breakout trendline ni, apa yang akan berlaku dalam market ataupun apakah sentimen dalam market? So dalam untuk di Bitcoin ni, untuk chart ni, apa yang kita tengok ialah selagi mana price itu berada di kawasan upper trendline ni, meaning kita kata bullish kita lebih kuat,
drop sikit bawah 42, kita still lagi kuat, tapi stop below bawah 42 ke trendline ni kuarter ski kuat, tapi kuarter kekuatan bullish tu semakin berkurangan setiap kali dia break level ni 1.42 dan juga trendline ni. So setiap kali dia break lagi lower, betul lagi lower, pada kita expected bullish punya trend akan berkurangan. Tapi adakah kita expect akan bearish? Betul lagi kita hanya bullish, hanya regain kuarter, bearish hanya regain sikit power dan bull sikit kuarter kurang. So apapun price itu, sekiranya kena tengok ke manakah momentum daripada uptrend ni. Macam mana kita nak tahu chart itu sedang lose momentum pergerakan uptrend tu, daripada uptrend dia nak sambung balik jadi downtrend. Macam cakap kan, kita still lagi boleh sekiranya price Bitcoin lose quarter momentum uptrend ni, apa yang berlaku, kita akan jadi quarter trend yang baru, iaitu higher high, expected high low, dan kita akan expected ada another downtrend yang lebih besar. So meaning masa tu kita akan ada quarter point higher high yang baru. So higher high dan higher low tu expected ada 2 point. So ini trend line yang boleh berlaku sekiranya price itu daripada uptrend itu nak bertukar menjadi downtrend. So kat manakah confirmation untuk kita tengok price itu daripada uptrend sekarang, dari mood uptrend sekarang untuk jadi downtrend. So untuk itu juga kita akan gunakan higher high yang sedia ada. So ingat, price dah buat higher high tu, lower low dan higher high. Now gunakan Fibonacci, kita tahu dah expected last hope ataupun last quarter defend untuk kata bull. Kalau dia jatuh bawah dia tak kisah, jatuh bawah ni pun tak masalah lagi, jatuh 42 pun tak masalah lagi, jatuh bawah trendline, apa trendline, main trendline ni pun tak masalah lagi. Yang penting price still kata mesti defend, swing high to swing low ke kawasan kita punya golden packet ataupun support, iaitu antara 37.9 dan 35.7, iaitu dalam box orange yang draw ni. So even hari ini kalau kita tengok price tiba-tiba drop sampailah bawah ni, those still lagi bullish, and those ini adalah quarter last buy bagi zone. Apa tu last buy bagi zone? So expected kalau jatuh bawah ni, Zul akan grab buy sikit kat trendline ni, kemudian Zul akan buy sedikit, contoh Zul akan buy kat ni RM1,000, kemudian price drop lagi kat sini, Zul akan grab lagi another RM1,000 untuk Bitcoin. So meaning sekiranya price drop bawah ni, so meaning apa juga, itulah confirmation kita bahawa price sekarang dah lose momentum uptrend, meaning kita continuously downtrend. So downtrend macam kita akan buat trendline yang baru, iaitu higher high ni expected jadi higher low yang kuarter baru untuk trendline downtrend. So meaning expected price to drop bawah. So apa yang berlaku tu, apa yang berlaku yang Dubai sekarang, yang Zul ada, yang Dubai kawasan ni dan Dubai kawasan ni, apa yang berlaku, Zul akan hold saja dalam market, expected Zul akan tunggu another lower low. So lower low yang kita expected ke mana, expected kita boleh 28 dan juga dalam kita punya major last support iaitu 26 dan 14k. So itu Zul nak tunjukkan pergerakan apakah yang boleh berlaku dalam market. Sebab apa, dalam market ni anda perlu prepare worst case dan best case. Worst case macam tu bukanlah kata worst case saya expected price kita terus drop dalam bearish market. So ini apa yang berlaku dalam investment, dulu dia akan hold aja dalam aset, tu tak jual, expected dia akan kumpul modal baru dan dia akan collect banyak boleh aset di dalam bawah bila price tu berada di bawah ni. So itu meaning untuk kerana 37 ataupun 30 minit adalah last kawasan buy, betul. Price drop lagi bawah, meaning dia tak akan buat sebarang pembelian until price buat balik pergerakan yang macam ni, iaitu pergerakan uptrend balik, barulah dia akan posisi tu. Even price jatuh 26, tak ada lagi pergerakan uptrend, tiba-tiba price naik balik sampai 30, baru buat lower high low. So kat sini baru tu buy. So ni tu tak buy bawah ni, tu buy di kawasan bawah ni. Tu kalau itu kalau kita beli confirmation. So cakap kenapa tu kuarter boleh, kuarter tak worry pun perjatuhan ni. So hopefully anda faham pergerakan price market, pergerakan kuarter sentiment dalam market. High price dah buat lower low, dah buat higher high, now expected kita akan ada buat higher low. So higher low tu dekat mana? So untuk higher low itu kita akan tengok trend line yang tu draw ni, iaitu satu trend line kita yang besar itu expected kalau price boleh drop bertahan kawasan ni, meaning kita akan expected akan more naik ke atas. Tapi macam cakap begitu, kita dah break daily pun break ni. So now the expected price tu akan drop ke at least ke middle channel. So middle channel expected berada mana, kita ada expected ni, price boleh lagi expected drop dalam kawasan ni. So kita ada kawasan 42. So ingat 42 kita punya strong support. Sebelum ni kita ada 30 dan 42, kita 30 support, 42 resistance. Now 40 ni dah bertukar jadi resistance dan support. So now kita ada strong support di kawasan 42 dan 52k. So price expected boleh rebound dalam kawasan ini.
So apa yang tu nampak kat expected, yang nampak bukan berdasarkan RSI pun, store RSI pun, expected price yes boleh drop, at least drop ke dalam kawasan 4 trendline ini dan 42. So mana kawasan ni. So untuk tu tak expected untuk buy, tapi kalau siapa untuk baru, aku kata dalam market mungkin baru tengok channel tu kemudian nak buy Bitcoin lagi, anda tak ada asset Bitcoin, so anda expected anda boleh tunggu whatever dalam expected yang terbaik lah, tunggu dalam 42, iaitu expected mana-mana price bila price touch middle trendline ini. So macam mana nak tarik quarter channel ni? Senang je, anda pergi ke trading view. Tu trading view kalau ikutkan anda pergi dekat sini ada channel. Ini parallel channel dan akan cuba cari untuk anda sebenarnya. So kat sini anda boleh cari dekat ada trading view ni. Kemudian mana tak jumpa pula. Tunggu cuba cari kat channel trend. Okey, yang ni. So anda pergi dekat sini mana? Dekat quarter trend view ni, kemudian klik yang kedua ni, expected ada trendline arrow, expected kat sini akan ada parallel channel. Tu sebenarnya anda klik saja buat button je ni, ada quarter favorite ni, anda klik saja quarter button star tu, expected nanti dia akan buat shortcut tu macam Zul ni, Zul ada dah quarter indicator yang Zul pakai. Tu boleh pakai ni, so kita anda guna senang saja nak trade tu. Kalau Zul delete ni untuk tunjuk balik macam mana nak pakai tu, senang saja. Ambil pada ni, kemudian klik pada lower low dan high high dia, tu tarik atas sikit. Sebab apa nak tahu? Tu make sure kita link dengan ni, iaitu make sure kita link dengan ini dan link dengan ni. So ni kita akan tarik lebih quarter lebih jauh lah, seperti naik yang ini. Kita akan tarik balik yang atas ni tu ni tak touch betul-betul, kita correct balik. Dia ni ataupun senang ikut telan orange yang tu buat tu je. So yang orange tu dah draw. So now kita akan linkkan yang atas ni sama dengan quarter high yang sebelum ni. So high sebelum ni adalah dekat sini. Tu daripada 2 point ini, iaitu 1 dan 2 ni. So anda expected itu dah dapat kita punya channel. So untuk channel ni pergerakan expected price itu boleh drop kat mana. So kalau siapa nak buy ataupun mungkin dah buy 20% kat atas ni, so yang siapa dah buy 20% hold, expected tunggu di kawasan more expected 42. So siapa yang masih baru, anda boleh tunggu Bitcoin at least sampai kawasan middle ini, expected middle mana, maybe price itu hanya boleh buat sideways sampai kawasan ni dan barulah melakukan kenaikan. So meaning at least anda tunggu di kawasan ini. Expected bila tengok RSI pun, so RSI di sini lah di 4 hours RSI kita dah berada di kawasan 50 dan stop RSI di bawah. So meaning kita given time bila masa price itu akan melakukan bounce balik. So itu 4 hours adalah good. Untuk secara 4 hours kita akan expected momentum drop, tapi kita drop tu tak expected jatuh lebih bawah. Apapun sekiranya RSI ni drop bawah 50 expected macam ni, barulah kita akan expected akan drop lebih drastik ke bawah. So expected mungkin sampai lebih kawasan ni, expected mungkin kawasan ke 42 untuk expected. Dia lagi pergerakan daripada high lower low, high tu expected ada high low, expected buat another high. So itu yang quarter expected price pergerakan. So untuk tu pergerakan drop, kata kalau ikut semalam daripada 45 drop 43 tu, Zul tak boleh worry pun. Sebab apa Zul tahu, Zul expected price boleh drop sampai 35. So setakat jatuh 1k tu kata nothing bagi Zul. Sebab tu Zul tak masalah pun. Tapi kata pergerakan malam, kata candle yang merah yang panjang tu, kalau ikutkan hour tu, kata memang kata kalau siapa tengok memang menakutkan lah. Kata satu candle yang drop, semua worry, semua risau sebab expected takut jadi macam ini. So macam ini memang tak ada kata hint langsung, dia terus jatuh dengan drastik. So kat sini kejatuhan tu dah ada dibagi hint pun. Bagi hint itu sebab apa? Iaitu juga price dah buat high, so given time price memang akan cuba drop ke bawah. Tu drop tu cakap dua ada expected di kawasan 45 dan 47. Tu yang dua expected hopefully lah naik 47 dulu sebelum dia naik. Expected boleh dia buat high lebih, sebenarnya drop itu tak lebih pada bawah ni expected. Kalau dia naik 47, expected drop tu expected hanya drop kawasan trailer ni sebelum dia melakukan lagi kenaikan. So burn dah loss. So apapun price dalam hari ni, kita tengok macam mana price mungkin untuk hari ni mungkin boleh recover. Hari Jumaat kita tahu, so hari Jumaat expected mungkin boleh recovery balik. So kalau ikutkan di 4 hours ni, macam dekat di RSI dah pun berada di 50, stop RSI dia pada bawah. So meaning kata hanya tunggu masa saja price itu naik. Cuma masanya kita nak tengok kat sini ataupun kat sini, ataupun worst case escalate break 30 normal expected akan berada di kawasan trendline bawah ni. So itu yang tu nampakkan dalam market. So tak berpanik pun, itulah kuarter ranjau dalam kuarter investment ni. Bila kita buy, harga jatuh
yang make sure kita tahu kita buy untuk long term. Duit itulah duit investment, bukan duit keperluan untuk harian. So even kalau terjatuh balik pun sampai 30k, 26k, duit tu still lagi hold untuk long term. Sebab apa? Expected untuk 5 years ke atas ataupun long term price tu akan naik balik seperti mana berlaku sebelum ni. Even price Bitcoin dulu 20k jatuh sampai 7k. Now untuk hari ni 4 tahun kemudian Bitcoin 69k. Tu now daripada untuk tahun ni daripada 69k jatuh ke 34 50k. So given time 2 tahun 3 tahun kita seperti 100 lebih. So meaning apa yang anda beli kat sini adalah nothing. So now apa yang anda belikan mentality ialah fikir Bitcoin ni ataupun asset return sebagai long term. So bila price jatuh bawah, tak perlu fikir pasal value, fikir pasal collect asset sebanyak boleh untuk prepare untuk next bulan. Bila price melakukan kenaikan, fikirkan untuk lock anda punya modal. So macam cakap, expected yang tu yang tu sekarang buat ni, kalau naik itu yang tu sekarang tu cuba nak lockkan semua tu modal. Expected tu tahu kita dah melakukan hyper expected, hopefully sekiranya kita gagal break 61, meaning kita akan expected another higher high, lower low, expected another lower low. Kita terus boleh dalam bearish market. So prepare anda punya kuatan mental dan juga kuasa strategi dalam market. So kalau even price tak berjaya naik atas, turun ke bawah, tak ada masalah. Apa yang Zul invest ni adalah Zul hold untuk long term. So kan tengok fear index tu, kita akan refresh juga fear index untuk hari Khamis. So fear index still mungkin neutral. Yesterday ikutkan yesterday ni bukanlah hari Khamis, yesterday ni hari Rabu. So now adalah now untuk hari Khamis semalam punya data. So 50 milion. So memang dalam market untuk kuartal kripto memang tak ada kuartal normal saja. Kejatuhan ni adalah kejatuhan semalam ni hanyalah disebabkan, kalau ikutkan jangan tengok di 5 minit 15 minit, anda tengok di 4 hours. 4 hours kejatuhan itu adalah nothing, maknanya tak ada apa-apa pun. So seperti kalau kejatuhan ke 39 ke 35 pun Zul still lagi expected ialah sebab kita buat ayat price still lagi boleh drop. Even jatuh 38 35 pun Zul tak panik pun. Sebab apa? Kat sini lagilah Zul nak buy. Sebab apa? Inilah zone last buy, expected ambil opportunity, high lower low, high high, lower high, expected another high high. Kalau break bawah ni, yes, baru kita akan stop buy, kita hold saja. Kemudian kita akan tengok kat manakah lantai yang baru, expected manakah lantai baru, kita akan cuba cari deep. Kemudian kita tunggu untuk kata confirmation balik untuk price tu daripada downtrend ke uptrend. So easy saja dalam investment ni. Bila drop, kita akan kumpul banyak aset. Yang penting adalah anda kawal anda punya kewangan, jangan all in, jangan kata buy men on hand buta. So kata nak buy pun tunggu. Kat ini kah macam tu, inilah good position buy opportunity, tapi jangan all in macam tu, invest tambah lagi 1000, drop pergi bawah tak masalah. Selagi mana dia drop tu, even kalau drop 3 bulan pun, dalam 3 bulan tu tak tunjuk lagi kuartal performance untuk naik. So dalam 3 bulan tu kita boleh guna untuk kumpul modal. Bila sampai masanya, bila price kata chart dah bagi tahu expected macam juga ni, kita ada confirmation daripada downtrend uptrend, yes, baru kita start kuartal buy. Buy pun jangan knock in, buy dulu sikit. So macam itulah Zul kawal punya kawan. Sebab tu anda tengok walaupun price naik turun pun Zul still lagi boleh buy. Price tengah naik pun Zul boleh buy, price tengah turun pun buy. Sebab apa? Itulah money management. So kata dalam market itu yang pertama, sebelum anda invest mana-mana pun, yang penting money management dan prepare anda punya mental and tahu kat mana nak buy, kat mana nak stop buy. Itu aku kata dalam market. So untuk aku kata di komen banyak ada yang tanya tu, kalau ikutkan ditanya apa ni, kalau di nak tanya kalau 40% 30% entry dan kau lepas tu cara kau tak ada bisnes aku nak. Okey, maknanya contoh yang Zul faham dia cakap ni adalah dia beli Bitcoin, contohlah beli Bitcoin di Binance ataupun di KuCoin, kemudian dia ambil tepi 30%, kemudian 30% tu dia nak buy kat exchange lain. So boleh, tak ada masalah, boleh. Macam tu pun Zul ada di crypto.com, Zul ada di Binance Bitcoin tu, di Luna pun Zul ada Bitcoin. So meaning kata Zul ada kata exchange banyak, exchange banyak tu pakai, and total tu Zul simpan kata ni sikit. So meaning yang penting kita tahu berapa total asset kita ada dan berapa modal yang kita ada. Sebab apa kita nak kira average tu adalah contoh kita ada 1 Bitcoin di crypto.com, 1 Bitcoin di Binance, 1 Bitcoin di
kuota KuCoin. So ini kita ada 3 Bitcoin. So 3 Bitcoin, berapakah modal yang anda dah buat keluar? So modal yang anda ada bahagikan kuota jumlah aset anda, so ini anda akan dapat average. So macam tu total tu punya Bitcoin tambah kat sini yang di Luno, di crypto.com, ada tambah tu macam ni, tambah total aset tu ada, kemudian bahagi dengan jumlah modal. Now tu punya average berada di 45.8. So 45.8 selagi mana price tu berada bawah 45.8, meaning dia punya Bitcoin, investment Bitcoin saja, bukan kripto-kripto lain, Bitcoin saja dalam negative profit. So sekiranya Bitcoin tu berada 45 atas 45.8, so meaning secara data tu tahu dah Bitcoin tu sedang dalam untung. So meaning kalau tu jual untuk hari ni pun semua Bitcoin tu mesti tu dalam keuntungan. So itu yang kata tak ada masalah pun anda nak buy kat mana-mana pun, cuma kata bila anda buy macam tu expected dia akan fee lah. So fee tu anda perlu masukkan juga dalam anda punya modal. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So hopefully data tanya tu je tak berpanik pun guys, normal, kejahatan tu normal. So bagi tu kita ikutkan kita dah berada di kawasan Eastern. Kalau ikutkan quarter past punya, tengok punya price tu bereaksi antara kawasan 45. Kebetulan bila 45 ni berada betul-betul kat punya average. So expected support dan resistance. Kalau break price di atas ni, meaning quarter good untuk dia punya portfolio, itu price akan more naik atas. So semua rintangan sebelum lagi melakukan kenyataan, so untuk ni kita ada rintangan ini. So sekiranya kita expected berada di kawasan 45, meaning expected kita akan ada berada net quarter support, kita akan expected net resistance kita berada di 61. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So thank you kepada siapa yang dah quarter follow channel tu, sebab tu dah nampak tu punya subscriber dah pun sampai 2000 subscriber. So thank you guys. So hopefully tahun ni dapat capai target tu, iaitu 10,000 subscriber. So hopefully nanti quarter untuk future dia akan dapat lebih banyak luangkan masa untuk anda, iaitu bila dia dah quarter full untuk YouTuber, kemudian dia ada pun nak buat dah start business lagi. So apa pun, siapa yang nak join quarter YouTube membership, kalau anda nak support channel dia, boleh join YouTube membership, kemudian dapatkan link ke Discord. Apa link Discord banyak dia sharekan maklumat-maklumat yang selepas dia buat review. Contoh pagi ni, so sekiranya price tu drop, mana ada pertanyaan di Discord, dia ada share juga, dia akan screenshot dia punya foto, kemudian dia share dekat dia punya Discord channel tu guys. Jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Please like and subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.